dia punya subjek dia. Kejayaan ini ialah dia punya subjek dia. Manakala yang kedua ni pula, okey, sila bacakan dia punya predikat dia. Predikat dia memberikan impak. Okey, memberikan impak sekejap Okey, memberikan impak, okey. Yang besar. Okey, yang besar, okey, teruskan. Kepada negara untuk terus maju. Okey, kepada negara untuk terus maju, okey. Dalam bidang penerokaan. Di dalam bidang penerokaan angkasa lepas. Okey, angkasa lepas, betul. Okey, angkasa lepas. Okey, yang lain-lain tu kamu tengok sini kamu kena lihat ini dah contoh dia lah kalau kamu dapat jawapan soalan macam ni, inilah kamu kena pastikan manakah dia punya subjek dia dan manakah dia punya predikat dia Okey, kita pergi kita cuba satu lagi ayat berdasarkan kepada petikan tersebut. Yang terakhir ni dia punya petikan tu kamu lihat kat situ ialah kamu nampak kat sini cikgu gariskan di sini negara kamu tengok sini negara sampailah ke sini. Okey, sampai ke situ. Apakah dia punya dia punya subjek dan dia punya predikat. Subjek dia negara. Betul. Dia negara dapat menjalinkan Subjek dia cuma negara je. Subjek dia negara saja. Subjek dia negara. Dia punya predikat dia, bacakan predikat dia. Predikat dia dapat menjalinkan kerjasama. Menjalinkan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara yang sudah maju dalam bidang tersebut. Okey, yang sudah maju dalam bidang tersebut dia. Dalam bidang tersebut. Okey, dah cukup dah. Kamu lihat ini ialah latihan yang kita buat kat sini. Kita pandai pastikan apakah dia punya predikat dan apakah dia punya subjek di situ Okey, kita ada bunyi cikgu nampak dengar ni, ada soalan ke Cikgu pun tak pasti ada soalan tak daripada rakan kamu. Nampak ada bunyi soalan ni. Okey, tak ada. Okey, tak apalah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya Okey, kita dah selesai di sini. Okey, kamu lihat di sini praktis okey, yang ini adalah satu petikan tentang ayat tunggal ayat tunggal. Ayat tunggal tu contohnya contohnya macam ni Ali bermain bola. Okey. Bawah ni pun sama juga. Abu bermain bola. Lepas tu kita lihat pula apakah dia ayat majmuk. Ayat majmuk contoh dia ialah Ali dan Abu bermain bola. Itu ialah perbezaan di antara
ayat tunggal dengan ayat majmuk di situ. Okey, kamu lihat kat sini, dia kata berdasarkan petikan di bawah, kenal pastikan dan tulis dua ayat tunggal yang lengkap. Okey, dua ayat tunggal yang lengkap bagi tiga ayat majmuk yang anda pilih. Kat dalam ni, kamu kena kenal pastikan tiga ayat majmuk. Bila kamu dah buat kamu dah cari tiga ayat majmuk dan kamu kena tuliskan dua ayat tunggal berdasarkan kepada petikan tersebut. Sekejap. Okay, sekejap. Ni praktis yang ke-15 sekejap. Okey. Kamu lihat kat sini, cikgu bagi contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Tapi kamu kena buat dia punya ayat ayat tunggal dia. Kamu lihat kat sini, cikgu gariskan di sini daripada sini. Daripada sini sampailah di sini. Sampai di sini. Okay, cikgu baca dulu, kamu fahamkan dulu. Okey, dia punya ayat dia, walaupun semua tingkap dan pintu masih belum dibuka, hening pagi masih lagi dapat dirasai dalam kediaman kami sekeluarga. Okay, macam manalah kamu nak buat dua ayat tunggal berdasarkan ayat majmuk yang telah diberi? Yang ini kamu boleh gugurkan perkataan walaupun, tak payah ni. Gugurkan perkataan walaupun. Saya cuba boleh cikgu? Boleh cuba. Cuba kan. Cuba baca ayat tunggal yang pertama dulu. Semua tingkap masih belum dibuka. Hening pagi masih lagi dapat dirasai dalam kediaman kami sekeluarga. Okey, yang tu dah dua apa ni? Itu dah ayat majmuk tu. Okey, baca satu-satu dulu. Cuba baca yang kamu baca yang mula-mula dulu. Semua tingkap masih belum dibuka. Sekejap. Semua tingkap dan pintu masih belum dibuka. Itu satu. Dibuka kan tu situ. Yang tu dah, kalau kamu baca semua, itu dah ayat majmuk dah. Kan? Okey, itu satu. Okey, betul lah. Satu lagi apa? Teruskan baca untuk ayat tunggal yang kedua. Hening pagi masih lagi dapat dirasai dalam kediaman kami sekeluarga. Betul. Hening pagi masih lagi dapat dirasai dalam kediaman kami sekeluarga. Cukup. Cikgu, Ya, saya. nak tanya, bukan ayat majmuk ni ada kata hubung ke? Kata hubung ni tak boleh. Okey, kamu tengok sini. Sekarang ni yang betul kamu kata hubung. Memang ayat majmuk ni, yang ini cikgu tulis kat sini yang kawan kamu tulis kat sini, yang dua ni, ini ialah ayat tunggal. Dua-dua ayat ni ialah ayat tunggal. Yang atas ini cikgu tunjuk kepada kamu, apa yang cikgu bagi kepada kamu tadi, bawah ni ayat tunggal yang kawan kamu dah tulis, dah bagi tahu tadi. Manakala yang atas ni ialah dipanggil sebagai ayat majmuk. Okey, kenapa dipanggil sebagai ayat majmuk? Betul kamu kata tadi, ini dipanggil sebagai ayat majmuk. Kamu kata tadi ada penanda wacana. Penanda wacana kat sini. Walaupun. Nampak tak?
walaupun ni ialah ayat majmuk. Sebab itulah dia panggil ayat majmuk kerana ada perkataan walaupun di sini. Ada soalan lagi? Ada yang tak faham? Cikgu, Ya saya. tapi kalau yang cikgu kata semua tingkap dan pintu, dan tu bukan kira macam ayat majmuk ke? Tak. Yang ni, okey, yang ini sebab ini kamu kata semua tingkap dan pintu ni. Okey, yang ini sebab apa? Yang ni ialah satu subjek. Ini ialah subjek. Dia subjek untuk ayat ini. Ni ialah subjek. Kamu tulis di sini, ni ialah subjek dia. Dia menceritakan tentang masih belum buka. Kamu tengok sini Dia menceritakan masih belum, dua-dua ni. Ini ialah subjek. Okey. Yang ini pula ialah predikat dia. Okey, predikat. Okey. Kamu lihat kat sini, ni subjek, ni predikat Dan kamu tengok sini, sebab apa? Kita nak fokus, kita nak cari dulu. Kita nak fokuskan, nak pecahkan ayat ini kepada ayat yang dua-dua ni. Okey, kamu kata tadi dan tu boleh. Boleh juga kamu itu. Okey, kalau kamu kata macam tu, semua tingkap masih belum dibuka. Satu lagi, kamu kata semua tingkap masih, semua pintu masih belum dibuka. Itu dua. Tapi kamu tak selesaikan yang ni. Kamu tak selesaikan satu lagi ni. Hening pagi masih lagi dapat dirasai dalam keadaan kami sekeluarga. Yang ni kamu tak dapat selesaikan. Sebabnya soalan dia kata dua ayat tunggal daripada satu ayat. Boleh tak? Boleh, Ini cikgu. boleh. Boleh okey. Kita pergi kepada soalan yang ayat yang kedua Ayat yang kedua pula, kamu lihat kat sini, topi keledar daripada sini daripada sini. Okey, kamu lihat kat sini yang nombor 2 ni. Sebabnya kamu kata tu betul, tapi sekarang ni kita nak selesaikan satu ayat tu menjadi 2. Kalau kamu kata tadi nak selesaikan untuk satu lagi ni, dah jadi 3 ayat lah. Okey, kita pergi kepada sini. Okey, daripada sini cuba kamu baca jawapan dia. Ini kamu pecahkan kepada 2. Topik keledar dan kunci motosikal ayah sudah tiada di atas almari. Yang ini betul. Apa yang kamu kata tadi. Sebabnya satu ayat dipecahkan kepada 2 ayat tunggal. Soalan ni kamu tengok sini, 2 ayat tunggal. Boleh? Apa jawapan dia? Saya cuba ni cikgu. Cuba. Topi keledar. Topi keledar, okey. Ayah sudah. Okey, keledar ayah sudah Sudah tiada di atas almari. okey, supi sudah tiada di atas almari, betul. Okey. Satu lagi. Kunci motosikal ayah. Okey, kunci motosikal ayah Kunci motosikal ayah, okey. Sudah tiada di atas almari. Okey, sudah tiada di atas almari. Yang inilah jawapan yang kawan-kawan kata tadi. Sini kita boleh pisahkan sebabnya dia perlukan 2 ayat. Yang tadi, 1 ayat dipecahkan kepada 2. Dia tak nyatakan 1 ayat dipecahkan kepada 3 Okey, kita dah selesaikan di situ. Satu lagi kamu lihat kat sini, satu lagi. Okey, kamu lihat kat sini. Yang satu lagi di sini.
Okay, di sini ayah tidak dapat datang kerana rakan sekerjanya bercuti untuk menghantar anaknya ke asrama. Pecahkan ayat tersebut kepada dua ayat tunggal sahaja. Saya cuba Okey, cuba jap. Okey, cuba baca. Salah tak apa kan? Tak ada masalah, tak ada masalah. Teruskan. Ayah tidak dapat Okey, ayah tidak dapat, tidak dapat datang. Okey, ayah tidak dapat datang. Teruskan lagi. Itu ayat nombor 1 ayat nombor 1. Okey, cukup. Satu lagi. rakan sekerjanya. Rakan sekerjanya, okey. Rakan sekerjanya. Siapa boleh bantu kawan kamu? Cuti untuk Rakan sekerjanya. menghantar Okey, bercuti untuk menghantar. Okey, bercuti untuk menghantar, okey. anaknya ke asrama. Okey, anaknya ke asrama. Okey. Betul. Okey, ini ialah dua ayat tunggal daripada satu ayat majmuk. Okey, kita dah selesai di situ Kita cuba soalan di bawah ni Cikgu harap kamu nampak soalan ni. Okey. Soalan dia kata kat sini, baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat yang dihitamkan kepada ayat pasif. Kepada ayat pasif sekejap. Okey, kamu tengok sini. Okey, ayat pasif. Okey, kamu lihat kat sini. Dia kata tukarkan kepada ayat pasif tanpa mengubah. Tanpa mengubah dia punya maksud dia. Kat sini kamu lihat kat sini dia punya ayat dia daripada sini. Okey, sekejap dia punya ayat dia di sini. Daripada sini. Sekejap ayat dia daripada sini hinggalah di sini. Yang ni bukan, kamu kena tukar kepada ayat apa ni. Yang ni sebenarnya yang ditulis kat sini ialah ayat pasif. Kamu kena tukarkan kepada ayat aktif. Sekejap cikgu bagi contoh dulu. Sebelum kita jawab soalan ni sekejap Cikgu bagi contoh dulu ayat pasif dan ayat aktif sekejap. Contoh dia kat sini. Sekejap kita lihat dulu bagi cikgu bagi contoh. Okey, kamu lihat kat sini. Kita lihat apakah dia ayat aktif dan apakah dia ayat pasif Okey, ayat aktif contohnya kat sini, ayat aktif ayat aktif contoh dia ialah
saya sudah menyiapkan, saya sudah menyiapkan semua kerja sekolah. Saya sudah menyiapkan semua kerja sekolah. Itu ialah ayat aktif. Manakala ayat pasif pula. Ayat pasif, contoh dia ialah semua kerja sekolah, telah saya siapkan. Ini ialah ayat pasif. Okey. Cikgu harap kamu nampak apakah perbezaan dia. Kalau tak nampak lagi, cikgu bagi satu lagi contoh ayat pasif dan aktif. Kamu lihat ayat aktif. Ayat contoh yang kedua, ayat aktif ialah kami mesti menumpukan perhatian. Kami perlu menumpukan perhatian. Sekejap perhatian cikgu. Kami mesti menumpukan perhatian ayat sekejap. Kami mesti menumpukan perhatian apabila guru mengajar. Itu ialah ayat aktif. Manakala ayat pasif, pula ialah perhatian. Perhatian mesti kami tumpukan. Apabila guru mengajar. Ini ialah ayat pasif. Dan siapa nak cuba menjawab soalan yang frasa yang situ Cikgu nak cuba boleh? Boleh jap. Kamu jap cikgu. Cuba kamu bacakan dia punya ayat pasif di situ. Boleh baca Pengusahaan aktiviti pertanian secara moden dengan aplikasi teknologi dan inovasi sentiasa diberi galakan oleh kementerian kepada kumpulan SASA. Kamu tengok dari sini aktiviti pertanian mula-mula kan. Cikgu dengar tadi aktiviti pertanian Sekejap Cikgu, saya cakap pengusahaan, boleh ke? Perusahaan aktiviti pertanian. Sepatutnya kamu mulakan daripada sini, aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian secara moden dengan aplikasi teknologi dan inovasi.
Sekejap. Okey, kamu tengok dekat situ. Cikgu bagi cikgu masa je cikgu. Okey, kamu tengok sini cikgu. Okey, kamu tengok sini Cikgu tuliskan dulu dia kat sini. Kamu mulakan daripada sini. Okey, kamu tengok sini daripada mula galakan. Kamu tengok sini galakan galakan kamu mula daripada situ. Galakan kepada pengusaha, kepada kumpulan sasar. Kumpulan sasar sentiasa diberi perhatian. Sentiasa. Okey, cikgu tulis kat sini dulu supaya kamu nampak dia punya macam mana dia punya struktur ayat dia. Okey, galakan kepada kumpulan sasar kumpulan sasar. Okey, kumpulan sasar sentiasa diberi oleh kementerian. Kementerian untuk, kamu tengok sini untuk untuk mengusahakan aktiviti pertanian secara moden dengan aplikasi teknologi. Teknologi dan inovasi. Kamu lihat kat sini daripada petikan tu macam mana kamu. Kamu tengok sini daripada mula ni galakan kepada kumpulan sasar sentiasa. Kamu tengok sini sentiasa diberi perhatian. Diberi perhatian. Diberi oleh kementerian untuk mengusahakan aktiviti pertanian secara moden dengan aplikasi teknologi dan inovasi. Ini ialah ayat pasif. Ini ialah ayat pasif. Yang atas ni ialah ayat aktif lah. Ini adalah ayat aktif. Atas ni ialah ayat, cikgu tulis kat sini sekejap. Ini adalah ayat aktif. Siapa nak cuba untuk jawab soalan yang kedua pula? Siapa nak jawab soalan yang kedua? Saya cuba. Okey, sekejap kita type kat sini. Okey, kamu baca dulu apakah kamu punya ayat. Lepas tu kita dah setuju, kita tulis. Okey, sekejap. Petani, nelayan dan peternak
Okey. Petani, nelayan dan penternak. Okey. Turut disediakan oleh kerajaan Okey. dengan dana bersesuaian bagi menyokong bersesuaian bagi yang mencari. Okey. Ataupun kamu mula daripada sini dulu. Kamu mula daripada dana ni dulu. Boleh tak mula daripada dana? Dana, kamu mula daripada dana apa? Dia punya Dia punya permulaan dia. Dana, dana yang bersesuaian. okey, dana yang bersesuaian, okey. Lepas tu, yang ni turut disediakan oleh siapa? Oleh kerajaan. Oleh kerajaan, okey. Tujuan ni bagi apa? Bagi menyokong petani, nelayan dan peternak. Okey. Terutamanya Betul. Yang tu dah betul lah. Okey, kita tulis kat sini. Ayat pasif yang kedua ayat pasif ialah dana dana. Okey, dana apa? Dana bersesuaian. Okey, dana bersesuaian. Okey, dana bersesuaian. Lepas tu turut kan? Turut. Okey, turut disediakan. Okey, disediakan lepas tu? Oleh kerajaan. Oleh kerajaan. Okey, oleh kerajaan. Bagi menyokong petani. Okey, bagi menyokong petani. Okey, bagi menyokong petani. Lepas tu? Nelayan dan penternak. Okey, nelayan nelayan dan penternak penternak. Okey, penternak. Lepas tu? Terutamanya yang menceburui. Menceburi bidang keusahawanan. Okey, bidang keusahawanan. Bidang keusahawanan. Okey. Kita dah selesai di situ Ini ialah soalan-soalan kita buat rumusan apa yang kita dah belajar pada malam ini kita buat ulang kaji sikit. Okey, yang pertama tadi kita dah kita ada dua soalan sebenarnya dua soalan dari praktis 12 dan 13 di mana diberikan petikan dan kamu kena membuat 6 ayat tanya berdasarkan frasa yang diberikan yang tu kamu kena ingat apakah contoh-contoh ayat tanya contoh-contoh dia dan kamu dah bantu membuat ayat tanya tadi. Ada banyak soalan yang berkaitan dengan ayat tanya. Yang kedua, kita ada bincangkan juga tentang kita kena pastikan apakah dia subjek dan predikat. Juga kita ada buat 3 soalan di sini dan kamu dah kenal pasti apakah dia subjek dan apakah dia